Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan pada murid-murid cikgu, murid daripada kelas 5 terbilang SMK Lura Bilut 2021. Alhamdulillah, cikgu doakan supaya murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Okeylah, murid-murid, kita sambung sesi PDPR kita pada hari semalam. Semalam kita dah tengok bab 5 sebatian karbon 5.5 minyak sawit part 1. Jadi untuk hari ini kita nak tengok bab 5 sebatian karbon 5.5 minyak sawit part 2. Okey. Jadi dalam part 2 ni kita nak tengok ada 3 standard pembelajaran. Okey, standard kandungan 5.5 minyak sawit. Standard pembelajaran kita nak tahu untuk hari ini adalah 5.5.10 menjalankan eksperimen untuk memastikan sabun melalui proses saponifikasi. Tapi cikgu minta maaf disebabkan dengan keadaan pandemik kita sekarang dan kita tidak berada dalam makmal. Jadi untuk hari ini cikgu hanya menerangkan secara teori. InsyaAllah bila kita dah buka sekolah, kita akan cuba untuk cari masa untuk kita buat proses saponifikasi ni. Okey, kemudian kita juga akan tengok 5.5.11 iaitu berkomunikasi tentang tindakan pencucian sabun. Okey, kat sini kita akan tengok macam mana sabun dia boleh menanggalkan kotoran jenis bergris. Okey, dan kita akan tengok yang terakhir 5.5.12 iaitu menjana idea pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Okey, jom kita teruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, jalan murid-murid. Yang pertama kita tengok penghasilan sabun. Macam mana kita nak menghasilkan sabun? Okey. Sebelum ni semalam saya dah kata kita boleh buat sabun dengan menggunakan minyak sawit. Jadi macam mana kita nak buat sabun dengan menggunakan minyak sawit? Okey, yang pertama awak perlu tahu sabun ni merupakan sejenis garam asid lemak. Okey, jadi sabun ni kita boleh kata sebagai sejenis garam asid lemak. Awak jangan ingat bila saya sebut garam yang masin dekat dapur kita, tidak. Garam ni ada banyak jenis dan sabun adalah sejenis garam. Okey, sabun dihasilkan oleh tindak balas antara minyak sawit dengan alkali pekat. Okey, jadi semalam kita dah tengok dalam minyak sawit ni dia ada gliserol dan juga asid lemak. Okey, dalam ni ada asid lemak. Okey, jadi bila asid lemak dalam minyak sawit dia bercantum dengan alkali pekat. Okey, dia akan membentuk garam asid lemak ataupun kita panggil dia sebagai sabun. Okey, jadi ingat yang ni. Okey, garam asid lemak dalam minyak akan bertindak balas dengan alkali pekat. Okey, jadi alkali pekat apa yang biasa kita gunakan? Biasa kita akan gunakan alkali jenis larutan natrium hidroksida pekat ataupun kita juga boleh guna larutan kalium hidroksida pekat. Okey, macam mana kita nak tahu suatu larutan tu adalah merupakan sejenis alkali? Okey, kalau alkali belakang dia mesti ada hidroksida. Jadi bila awak tengok hidroksida, dia adalah sejenis alkali. Okey, jadi secara mudahnya kita katakan sabun ni adalah hasil antara proses penetralan antara asid, iaitu asid lemak dalam minyak dan juga alkali. Okey. Okey, sekejap ya. Okey, proses untuk menghasilkan sabun ni kita kenali dia sebagai saponifikasi. Okey, saponifikasi. Ini nama dia. Tolong ingat. Kenapa cikgu kata tolong ingat? Sebab pernah ditanya dalam soalan SPM, apakah nama proses penghasilan sabun? Okey, jadi jawapan dia adalah saponifikasi. Okey, yang ni kita boleh saponifikasi ni kita boleh wakil dia dengan satu persamaan perkataan. Okey, kita wakilkan dia sebagai satu persamaan perkataan. Okay, yang mana minyak kita akan bertindak balaskan dia dengan alkali. Okey, jadi minyak tindak balas dengan alkali akan menghasilkan garam asid lemak campur gliserol. Okey, jadi yang mana minyak ni, dalam minyak ni ada asid lemak. Okey, yang mana asid lemak ni akan bertindak balas dengan alkali, dia akan menghasilkan garam asid lemak. Okey, garam asid lemak ni adalah sabun. Okey, garam asid lemak ini adalah sabun. Okey, kadang-kadang soalan dia akan tulis dekat alkali ni dia akan tukar. Dia tak pakai alkali, dia tulis yang ini terus. Natrium hidroksida. Jadi awak kena tahulah
natrium hidroksida. Hidroksida adalah sejenis alkali. Okey, jadi ini adalah persamaan perkataan bagi proses saponifikasi. Okey. Seterusnya kita nak tengok macam mana proses saponifikasi berlaku. Ini adalah proses saponifikasi ataupun proses penghasilan sabun di dalam makmal. Okey, kalau dekat kilang dia tak pakailah macam ni. Okey, ini kita buat dekat dalam makmal. InsyaAllah kalau kita ada masa bila kita dah buka sekolah, kita akan buat proses saponifikasi ni. Kita akan buat sabun dekat dalam makmal. Okey, yang pertama kalau kita tengok dekat sini, kita akan mencampurkan natrium hidroksida iaitu alkali dengan minyak. Okey, kemudian bila kita dah campur, kita akan panaskan dan kita akan kacau. Okey, bila kita kacau, dia akan menghasilkan satu campuran yang berwarna putih. Okey, kemudian bila dia dah pekat, kita akan campurkan sedikit air suling dan juga natrium klorida. Natrium klorida ni apa dia? Natrium klorida ni adalah garam biasa. Ni adalah garam biasa. Garam yang kat rumah tu yang awak masak tu. Okey, kita akan campur. Kenapa kita kena campur garam biasa? Kejap kita akan tengok kenapa kita campur garam biasa. Okey, kemudian kita panaskan lagi sekali dan kita kacau. Kemudian akhir sekali kita akan turaskan dia. Okey. Seterusnya kita tengok apa yang berlaku pada setiap proses tadi. Okey, yang pertama tadi saya kata kita campurkan alkali dekat dalam minyak. Okey, jadi bila lautan natrium hidroksida ataupun alkali tadi dia masuk ke dalam minyak sawit, hidrolisis akan berlaku. Apa dia hidrolisis? Minyak tadi diasingkan kepada asid lemak dan gliserol. Kita dah belajar sebelum ni yang asid lemak ni dia ada kepala dan juga ekor 3. Okey, kepala ni gliserol. Okey, yang ini asid lemak. Okey, jadi dia akan pisahkan antara gliserol dengan asid lemak ni tadi. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Asid lemak kemudiannya akan bergabung dengan ion natrium untuk membentuk sabun. Natrium daripada mana? Natrium daripada alkali tadi. Ini kalau kita pakai natrium hidroksida lah. Kalau kita pakai kalium hidroksida, dia akan bergabung dengan ion kalium. Okey. Jadi asid lemak yang dah terpisah tadi akan bercantum dengan ion natrium. Sebab apa ion natrium? Sebab kat sini kita pakai natrium hidroksida. Okey. Jadi bila dia dah bercampur dengan natrium, dia akan menghasilkan sabun. Okey. Sabun adalah garam natrium asid lemak yang terhasil daripada tindak balas antara minyak dengan larutan natrium hidroksida. Ini yang tadi itulah yang kita dah sebut tadi awal tadi. Okey, jadi apa yang berlaku bila kita dah panaskan, dia akan membentuk sabun. Okey, sabun yang dihasilkan dalam bentuk cecair. Okey, sabun yang kita dapat tu adalah dalam bentuk cecair. Okey, jadi bila dalam bentuk cecair, kita tak boleh nak kutip. Okey, garam biasa iaitu garam natrium hidroksida. Ini bukan natrium hidroksida, ya, ini natrium klorida. Sorry ya, typo. Natrium klorida. Okey, garam biasa iaitu garam natrium klorida ditambah untuk memendakkan sabun cecair kepada sabun pepejal lembut. Okey, jadi kita tambahkan garam yang biasa. Bila kita tambahkan garam biasa, sabun yang dalam keadaan cecair tadi dia akan bertukar menjadi dalam keadaan pepejal tetapi lembut. Okey, jadi bila dia dah dalam keadaan pepejal yang lembut, kita boleh kutip lah. Okey. Macam mana kita nak kutip? Kita lakukan proses penurasan. Okay, jadi proses penurasan dilakukan untuk mengasingkan sabun dan gliserol. Okey, jadi hasil turasan diacu kepada pelbagai bentuk, pewarna dan minyak wangi ditambah untuk menjadikan sabun kelihatan lebih menarik. Okey. Jadi hasil turasan ni kita goncangkan. Jadi kalau dia berbuih, jadi betul lah kita dapat menghasilkan sabun. Okey, jadi kita nak tengok. Okey, itu adalah proses macam mana kita nak hasilkan sabun. Okey, sekarang ni kita nak tengok molekul sabun. Okey, komponen dalam molekul sabun. Okey, macam mana bentuk molekul sabun? Molekul sabun terdiri daripada dua bahagian juga, iaitu bahagian kepala dan juga bahagian ekor. Ini adalah berupa bentuk molekul sabun. Okey, ini adalah rupa bentuk molekul sabun. Okey, dia ada kepala dan dia ada ekor. Dia lebih kurang macam sperma, cuma ekor dia ni bergerigi macam ni. Ekor dia tajam-tajam bergerigi macam ni. Okey, yang mana bahagian kepalanya, okey, yang bulat ini bahagian kepalanya terdiri daripada kumpulan ionik bersifat hidrofilik, iaitu boleh larut dalam air. Okey, dia bersifat
hidrofilik. Okey, hidrofilik dan dia dapat larut dekat dalam air. Okey, manakala bahagian ekornya pula dia terdiri daripada rantai hidrokarbon. Okey, bahagian ekor ni adalah terdiri daripada rantaian hidrokarbon yang mana dia bersifat hidrofobik, iaitu tidak boleh larut di dalam air tetapi dia larut dekat dalam minyak ataupun dekat dalam grease. Okey, jadi macam mana kita nak ingat hidrofobik, hidrofilik, hidrofobik. Okey, kita ingat hidrofobik. Kita ingat satu je. Hidrofobik. Fobik ni daripada perkataan phobia. Phobia, takut. Jadi hydro ni air. Jadi dia takut kepada air. Jadi bila dia takut pada air, dia tak dapat larut dalam air, dia akan lari masuk ke dalam minyak. Okey, jadi ekor hidrofobik. Jadi bila ekor hidrofobik, kepalanya adalah hidrofilik. Okey. Bezanya hidrofilik larut dalam air, hidrofobik dia takut dengan air, jadi dia lari pada air. Dia pergi ke mana? Dia pergi pada grease dan juga pada dalam minyak. Dia boleh masuk ke dalam grease ataupun dalam minyak sebab dia nak lari pada air, dia fobia dengan air. Okey, jadi daripada bentuk dia tadi, kita boleh tahu macam mana sabun ni dapat menanggalkan kotoran bergrease. Okey, jadi kita nak tengok tindakan pencucian sabun. Okey, katakanlah ini adalah warna purple ni adalah kain, yang mana kain ini telah terkena kotoran bergrease. Jadi bila kita nak basuh, kita akan masukkan ke dalam air, kita akan masukkan sabun. Okey, yang pertama, sabun tu bila dia melarut dalam air, tegangan permukaan air akan berkurangan. Okey, jadi sabun ni sifat dia yang pertama, apa yang dia buat, tindakan dia yang pertama, dia adalah mengurangkan tekanan permukaan air. Jadi bila tegangan permukaan air ni berkurang, apa yang berlaku? Permukaan kain tu akan basah. Okey, jadi permukaan kain dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. Okey, jadi kain ni dah basah dengan air sabun. Okey, jadi sabun ni, molekul sabun, kita tahu dia akan berenang-berenang kat dalam air. Tadi saya kata ekornya hidrofobik, dia takut pada air. Jadi apa yang berlaku bila dia takut pada air? Bila dia takut pada air, dia akan lari, dia akan masuk ke dalam kotoran bergrease. Okey, yang ini kita dah kata, okey, yang ini kotoran bergrease, orange ni adalah kotoran bergrease. Okey, jadi saya ulang balik semula. Ekornya adalah hidrofobik. Hidrofobik ni maksud dia takut pada air. Dia hanya larut dalam kotoran bergrease dan juga minyak. Dia tak larut dalam air. Dia takut pada air, hidrofobik. Bila dia takut pada air, dia akan lari berenang. Ekornya masuk ke dalam kotoran tadi. Dia akan masuk ke dalam kotoran bergrease. Okey, sebabnya dia hidrofobik, dia takut pada air. Okay, ingat macam tu ya, hidrofobik, dia takut pada air, dia lari-lari, dia akan masuk ke dalam kotoran bergrease. Okay, jadi bahagian ekor molekul sabun yang hidrofobik akan melarut dan melekat ke dalam kotoran bergrease pada permukaan kain, manakala bahagian hidrofilik pula melarut di dalam air. Jadi hidrofilik yang mana? Hidrofilik ini yang bahagian kepala. Jadi bahagian kepalanya akan duduk dekat dalam bahagian air sebab dia larut dalam air. Okey, hidrofobik dia bahagian ekor, dia akan masuk ke dalam kotoran bergrease. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Tindakan menggosok atau memberus kain akan menanggalkan kotoran bergrease daripada permukaan kain untuk menjadi titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun dan terampai dalam air sabun. Okey, jadi bila kita gosok berus ataupun kita gosok ataupun mesin basuh berpusing, apa yang berlaku? Air akan berpusing sekali, air akan berputar sekali. Jadi putaran air ataupun tindakan menggosok tadi, dia akan menyebabkan kepala dia tadi yang hidrofilik tadi akan ikut putaran air. Okey, kepala ni akan ikut putaran air. Jadi bila putaran air berpusing, ni kita cerita pasal mesin basuh lah. Bila air dan mesin basuh tu berpusing, okey, kepala ni akan ikut arah putaran air. Jadi bila dia terikut arah putaran air, dia akan tertarik. Okey, dia akan tertarik mengikut arah putaran air. Jadi apa yang berlaku bila dia tertarik, disebabkan ekornya dalam bentuk gerigi macam ni, ekor dia ni susah nak tertanggal daripada kepala. Jadi apa yang berlaku, kepala ni bergerak dan akhirnya dia akan menarik ekor. Sebabkan ekor ni bergerigi, ekor ni akan menyebabkan kotoran ni terikut sekali keluar. Okey, jadi boleh faham tak? Okey, cikgu ulang balik semula. Okey, katalah awak masuk dalam mesin basuh. Bila mesin basuh berpusing, air dalam mesin basuh akan berputar. Jadi bila air dalam mesin basuh berputar, disebabkan
kepala jenis hidrofilik, dia akan larut dalam air, kemudian dia akan ikut arah putaran air tu. Jadi bila dia ikut arah putaran air, kepala ni akan tertarik. Bila tertarik, dia akan menarik ekor. Disebabkan ekor dia ni bersifat bergerigi macam ni, dia susah nak keluar. Jadi bila dia susah nak keluar, dia akan tarik sekali dengan kotoran bergeris, dan akhirnya kotoran bergeris ni akan terkeluar daripada kain. Jadi bila dia terkeluar daripada kain, dia akan terampai dalam air sabun. Kotoran bergeris tadi akan terkeluar daripada kain dan terampai di dalam air sabun. Jadi cikgu harap awak faham yang itu. Okey, akhir sekali apa yang berlaku? Buih-buih sabun yang dihasilkan oleh air sabun akan merangkap titisan grease di dalam air sabun. Jadi bila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, kotoran bergeris juga akan turut dibuang bersama. Dengan cara ini sabun menanggalkan kotoran bergeris dan membersihkan kain. Okey, jadi kain dia pun akan jadi bersih. Okey, kalau tak faham tolong Telegram pada cikgu. Cikgu akan terangkan lagi sekali. Okey, seterusnya kita nak tengok yang terakhir, pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Okey, jadi kita nak tengok daripada 4 skop. Okey, yang pertama penggunaan tanah, yang kedua air sisa, pengurusan air sisa, yang ketiga kualiti udara, dan yang keempat sisa kelapa sawit. Okey, jadi 4 skop ni memainkan peranan penting dalam pengurusan lestari tentang industri kelapa sawit. Okey. Jadi kita tengok satu persatu. Penggunaan tanah. Okey, penggunaan penanaman semula dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah. Okey, jadi pokok kelapa sawit ni sifat dia bila dia dah tua, dia tak dapat nak mengeluarkan hasil. Jadi kita akan lakukan penanaman semula. Jadi bila kita lakukan penanaman semula, kita dapat menggunakan tanah secara optimum. Okey, kemudian bila kita bawa ke kilang, macam biasalah, kilang ni dia akan menghasilkan air sisa. Okey, air kumbahan kilang minyak sawit, iaitu Palm Oil Mill Effluent ataupun kita panggil POME. Okey, yang mana POME ni dia akan takungkan dalam satu kawasan, kemudian dia boleh dijadikan sebagai baja organik dan bahan tenaga biogas. Okey, jadi kita boleh guna, maksudnya air tu kita tak perlu nak, air sisa tu kita tak perlu nak buang sehingga mencemarkan alam. Kita boleh guna semula air tu untuk jadikan dia sebagai baja ataupun bahan tenaga biogas. Nampak? Dia alam sekitar kita dapat terjaga. Tak adalah berlaku pencemaran air apa semua. Okey, kualiti udara pula. Kualiti udara meningkat apabila karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan oleh pokok kelapa sawit semasa menjalankan fotosintesis. Okey, kita tahu sekarang ni ladang kebanyakan hutan-hutan dah ditebang apa semua. Jadi pengurangan bilangan pokok dekat atas bumi ni menyebabkan karbon dioksida bertambah. Okey, jadi bila kita dah buat ladang-ladang macam ni, ladang kelapa sawit ni secara tak langsung pokok-pokok tu dapat mengurangkan kandungan karbon dioksida di atmosfera dengan cara dia menjalankan proses fotosintesis. Dapat dia tarik karbon dioksida di atmosfera, dia bagi pula oksigen untuk kita bernafas. Okey. Yang keempat, terakhir sekali, sisa kelapa sawit. Pengurusan industri kelapa sawit yang lestari lazimnya mengamalkan konsep sifar sisa ataupun zero waste dengan menukarkan sisa kelapa sawit kepada pelbagai jenis produk yang berguna. Okey, sisa sawit ni kita boleh gunakan daripada batang dia, pelepah dia, semua kita boleh guna. Sebab itulah kita katakan dia sebagai konsep sifar sisa ataupun zero waste. Tak ada sampah. Kita tidak menghasilkan sampah daripada pokok kelapa sawit. Okey, maksud dia macam mana tu? Okey, kita tengok. Okey, kita tengok apa yang kita boleh buat daripada pokok kelapa sawit. Okey, yang pertama, pelepah kelapa sawit. Okey, pelepah kelapa sawit ni dia kena selalu pruning untuk pokok sawit ni menghasilkan buah yang sihat. Jadi pelepah-pelepah tu dia boleh dijadikan sebagai baja. Okey, kita tak perlu nak bakar menghasilkan asap pencemaran, tak perlu. Pelepah tu sendiri boleh dijadikan baja kepada pokok kelapa sawit. Okey, yang kedua, batang pokok sebagai bahan gantian kayu. Batang pokok sawit ni boleh diguna sebagai bahan gantian kayu. Okey. Dah pelepah dah boleh pakai, batang pun boleh pakai, tandan kosong. Okey, yang kita dah belajar semalam, buah kelapa sawit akan berlaku proses pengekstrakan, pensterilan, lepas pensterilan, penanggalan, lepas tu pencernaan. Bila buah sawit
ditanggalkan daripada tandan. Tandan tu dia boleh dijadikan sebagai kompos. Okey, bila dia kompos kita boleh guna semula tandan tu. Jadi kita tak perlu bakar, tak perlu menghasilkan asap ya. Okey, kemudian POME tadi, POME tadi yang air sisa daripada ladang kilang sawit tadi kita boleh jadikan biogas dan juga baja. Ini yang kita sebut tadi. Okey, kemudian sabut daripada buah sawit yang kita dah perah tu, sabut tu kita boleh gunakan dia sebagai bahan untuk membuat permaidani dan tekstil. Okey, yang saya tahu sabut ni dia boleh digunakan untuk membuat kushin kereta. Bahagian dalam kushin kereta yang lembut tu kita boleh pakai sabut kelapa. Macam tu sekali sabut kelapa sawit ni. Okey, kemudian yang terakhir sekali, tempurung diberi wakar untuk mendidihkan air. Tempurung tu kita boleh guna sebagai bahan api untuk kita mendidihkan air. Okey, jadi nampak kita pada sini kita boleh tengok yang pokok kelapa sawit ni dia boleh guna daripada atas sampai ke bawah. Okey, maksudnya kita tidak menghasilkan sisa yang boleh mencemarkan alam sekitar. Ini yang kita katakan sebagai konsep sifar sisa ataupun zero waste. Okey, jadi habis untuk hari ini, tamat untuk hari ini, tamat untuk standard pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau tak ada yang tak faham, ada yang confused, ada yang perlukan penerangan lanjut, tolong telegram pada cikgu supaya cikgu boleh menerangkan semula okey apa yang awak tahu, sebab cikgu tak tahu apa yang awak tak faham ni. Okey. Okey, jadi macam biasa buat praktis formatif 5.5 part 2. Okey, dalam kertas kajang, kemudian snap dan hantar kepada cikgu sebagai awak punya PBD. Kita tengok soalan yang pertama. Seorang mekanik mendapati bajunya telah dikotori oleh grease. Apakah yang perlu dia gunakan untuk membersihkan baju itu? Salin soalan dan jawapan yang betul. Kita nak guna apa? Nak guna sabun ke? Nak guna asid ke? Nak guna garam ke? Nak guna alkohol? Soalan 2. Apakah nama proses pembuatan sabun? Tadi saya dah suruh ingat dah tadi. Okey, ini soalan SPM yang sebenar ni. Okey, ini soalan SPM yang sebenar. Okey, apakah nama proses pembuatan sabun? Saponifikasi ke, penapaian ke, pengumpalan ke, pengoksidaan? Okey, jadi yang mana? Pilih soal, tulis soalan, tulis jawapan yang betul. Soalan ketiga, persamaan perkataan berikut menunjukkan persamaan bagi membuat sabun. Nampak? Cikgu dah kata, ingat. Okey, ini soalan dia persamaan perkataan yang kita nampak. X campur kalium hidroksida. Tadi kita kata dia adalah alkali. Yang ini garam, asid, lemak. Okey, jadi dia boleh tukar jadi nama air yang kita pakai dan juga asid lemak ni dia akan tukar jadi sabun. Okey, apakah X? Yang X kat depan ni apa dia ini? Cari apa dia, asid ke, glukosa ke, minyak sawit ke, air suling. Okey, soalan nombor 4, darjah 70 ke asid 1 molekul sabun. Apakah ciri bahagian X? Okey, bahagian X ni kepala tadi, kepala. Dia takut air ke dia suka pada air? Jadi kalau dia takut air apa dia? Kalau dia suka pada air apa dia? Hidrofilik ke, hidrofobik ke, bercas negatif ke, tidak larut dalam air ke? Okey, seterusnya soalan nombor 5. Maklumat berikut menunjukkan tindakan pencurian sabun. P, beri sabun mengampunkan grease. Q, grease ditanggalkan dengan pembentuk emulsi. R, bahagian ekomolekul sabun larut dalam grease. Urutan manakah yang betul tentang tindakan pencucian sabun? Okey, yang mana yang betul? Okey, soalan nombor 6, rajah 81 menunjukkan satu persamaan perkataan bagi proses pembuatan sabun. Sama juga, dia akan mengatakan ni dia bagi alkali pula. Tadi dia bagi nama alkali. Ini bagi alkali saja. Apakah nama proses pembuatan sabun? Dia tanya lagi. Ini soalan tahun 2017 tak silap saya. SPM 2017. Nampak macam tu. Tanya nama. Berikan satu contoh bahan X. Bahan X ni apa? Kita nak pakai apa bahan X ni? Okey, soalan C. Namakan bahagian Y dan Z dalam peta yang disediakan pada darjah 80 menunjukkan perkataan yang diberikan hidrofobik, hidrolisis, hidrofilik. Okey, ini soalan SPM sebenar. Ini pun tahun ni pun ramai juga yang tak dapat jawab ni. Okey. Seterusnya D, yang terakhir, seorang murid mendapati pakaiannya terkena kotoran. Seorang susun tindakan pencucian sabun berikut mengikut urutan yang betul dalam peta yang disediakan. Okey, jadi tu PQRS ke SRPQ ke mana yang awak rasa betul? Habis untuk hari ini, alhamdulillah. Jadi tolong jawab soalan praktis formatif dan hantar pada cikgu. Soalan yang minggu-minggu lepas, soalan semalam yang masih boleh hantar, boleh hantar. Cikgu masih lagi terima untuk cikgu semak sebagai perekodan PBD awak. Tak ada masalah kalau nak hantar lambat. Yang penting awak kena hantar. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa buat latihan praktis formatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.